petang. Buat apa tu? So, sampai rumah ke tak lagi? 5:30 dah ni kan? Pakat-pakat balik rumah. So, mana dalam kereta tu, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Mana yang dah sampai, selamat sampai rumah, selamat berehat-rehat. Dan jangan lupa mandi dulu, tukar baju pada yang patut. Okay. So petang ni kita nak cerita betul-betul pasal gula lah. Bukan cerita tengah hari tadi. Cerita tengah hari tadi tak apa, kita letak tepi. Oh dah. Ni bukan cerita tengah hari tadi, ni betul-betul gula lah. Betul-betul gula. Saya nak cerita pasal kencing manis. Okay, kencing manis. Macam saya cakap tadi, gula ni adalah penyedap kepada makanan kita, minuman kita. Kalau tak ada gula ni, tak selera nak makan. Tapi pernah tak you fikir tentang apa ni konsep ketagih gula? Sebenarnya kalau diikutkan, ada setengah orang kaji, dia kata gula ni actually dadah yang halal. Pasal pada tiga macam tu, sebab dia punya tahap ketagihan tu macam dadah juga, tapi kita guna dengan meluas sekali. And the thing is, dekat seluruh dunia, bukan Malaysia sahaja, syarikat-syarikat yang mengeluarkan makanan, syarikat-syarikat yang mengeluarkan minuman, biskut, tak kisahlah apa-apa makanan, apa-apa minuman, dia kena letak gula dalam dia punya produk untuk bagi orang sentiasa beli. Okay? Sebab lidah kita ni dah dididik dan diasuh untuk kena ada gula dalam makanan dan minuman kita. Kalau tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak ada selera nak makan, tak ada selera nak minum. Macam jatuh cinta lah kan, makan tak selera, tidur tak lena kan. Okay. So lah ni nak cerita apa gula ni sebenarnya. Cerita zaman dulu kan, asal gula ni adalah makanan orang kaya. Dekat rumah-rumah orang miskin, orang biasa ni tak ada gula tau dulu. Ni dekat zaman 19 dulu lah, awal-awal dulu, di mana orang-orang kebanyakan orang yang bertani, yang bercucuk tanam semua ni, dalam rumah dia orang tak ada gula. Yang ada gula ni orang-orang kaya, dia simpan dekat dalam almari mereka. So gula mereka pilih gula besar-besar, so nak ambil dia. Tapi sekarang gula ni dah digunakan dengan meluas sekali. Siapa yang tak ada gula, tak pernah makan gula, kira rare lah. In fact, daripada kecil-kecil, dalam susu tepung pun ada gula. Dalam susu tepung pun gula tau. Kalau you tengok dekat dalam you beli susu tepung anak you tu, you tengok kat kandungan nutrisi kat belakang tu, dia tulis karbohidrat. Ada dia tulis kat situ glukos, non karbohidrat. Yang tu gula lah tu. Okay, nak kata apa kan? Sebab macam saya cakap tadi, kita daripada kecil dah diasuh, lidah kita ni dah diasuh kena ada benda yang sedap, manis tu baru kita kata sedap. Okay. Tapi kita kena ubah kita punya lidah, kita kena ubah kita punya mindset, kita kena ubah kita punya taste kepada makanan yang kurang ataupun tak ada gula langsung. Sebab apa? Kajian demi kajian, research demi research, dah membuktikan masalah-masalah kesihatan, kencing manis, of course, darah tinggi, kolesterol, jantung, berkait-kait sangat rapat dengan kandungan gula yang tinggi dalam badan kita. So gula tinggi dalam badan ni daripada mana? Of course, benda yang kita ni jolok masuk dalam mulut kita ni kan. Kalau kita makan gula kurang, so kandungan gula dalam badan kita pun kurang lah. Okay? So dah cakap gula ni ada dua jenis. Satu gula manis, satu gula tak manis. Pernah dengar tak gula manis, gula tak manis? Okay, gula manis tu gula biasa kita, gula yang serbuk tu, yang kita bubuh dalam minuman, bubuh dalam makanan. Gula yang tak manis ni memang dah jadi makanan ruji dalam rakyat Malaysia, iaitu nasi, beras.
Okey, makanan yang ada karbohidrat berkanji itu kita panggil gula tak manis. Okey, gula tak manis. So ada setengah orang kata, saya kecil manis lah, yang saya pernah jumpa sebelum ni, dia kata pakcik memang pandai, kopi pun saya minum kopi pekat, tak ada gula pun pahit bukan main. Pasal tak mau naik gula. Tapi bila cek gula naik juga, pasal apa? So saya tanya lah dia, pakcik makan nasi ke? Oh, pakcik makan nasi sehari 3 kali. Sekali makan 2 pinggan. Makcik hang dah masak sedap. Pasal itulah gula tak terkawal. Pasal dalam nasi tu pun ada gula, cuma gula tu tak manis. Okey. So bila you kontrol pemakanan daripada segi karbohidrat dengan daripada segi gula-gula yang manis ni, you boleh nampak you punya, yang pertama, energy level you akan naik. Yang kedua, berat badan you mungkin akan kurang. Okey. Yang ketiga, of course, kesihatan you akan bertambah elok lah. Kandungan gula pun akan makin stabil. So mungkin mana yang borderline nak kena kecil manis tu mungkin dah kembali normal. Okey, faham dekat tu? Boleh? So hari ni kita cerita medical sikit lah. Share petang-petang ni. Tadi ada orang tanya pasal gula, pasal kecil manis ni kan. Apa nak cakap pasal gula ni? Sebab kebanyakan benda ni, info dah banyak, ramai orang dah tahu, ramai dah didedahkan dengan masalah-masalah yang boleh menyebabkan kecil manis semua ni kan. Saya nak cerita lebih pun saya rasa korang lagi terror daripada saya jelas kan. Okey, dekat sini apa yang ada setengah orang kata, kalau saya dah tak boleh nak makan karbohidrat, tak boleh nak makan kanji, tak boleh nak makan nasi, saya nak kenyang nak makan apa? Banyak lagi benda lain boleh makan, abang, kakak, pakcik, makcik, tok, nek. Banyak lagi benda kita boleh makan. Okey, boleh makan ikan, boleh makan ayam, boleh makan sayur. Okey, mi kuning, tepung jagung, bukannya tepung gandum. Tepung gandum tu pun karbohidrat, kanji ya. Kalau nak tahu lebih lanjut ni, dia orang yang paling terror ni geng keto lah, orang yang puasa keto ni. Puasa keto ni maksudnya dia ambil sikit sangat ataupun tak ada ambil langsung karbohidrat dalam dia punya diet pemakanan harian dia. So dia pun ni terror lah, bawa pantang-pantang ni, makan karbohidrat ni. Kalau macam saya pantang juga, pantang nampak. Pantang nampak, asal nampak je nak pedai. Tapi dah ni alhamdulillah dah berjaya kontrol diri. Kita pun buat teknik kontrol berat badan dan juga kesihatan badan. Okey, lepas tu daripada segi minuman, apa yang saya sendiri amalkan, saya ambil stevia sebagai pengganti gula. Alhamdulillah, saya punya pengalaman bila saya berhenti langsung letak gula dalam minuman saya. Sebab saya selalu minum TO. Sebab yang TO ni saya tak boleh minum kosong, lagi sakit. Saya kena letak gula manis sikit. Ni padahal saya nak cakap ni psikologi je sebenarnya, tak ada beza pun. Tapi dah di psycho macam tu, saya jadi macam tu, nak kena bubur gula bagi manis sikit. Padahal kalau minum boleh je. Ni kalau macam teh Lipton, saya kena ada rasa manis-manis sikit. So pengganti dia, kawan saya yang buat keto ni, dia cadangkan hang cuba ambil stevia. Kalau pada sesiapa yang membeli stevia, masa stevia mula-mula keluar dulu, saya pun antara orang yang pernah beli stevia baru-baru ni, yang dulu-dulu masa baru keluar tu, dia punya rasa payau, dia punya rasa lain macam, aftertaste dia tu rasa pelik sikit. So saya kata kawan saya ni, sebab dia baru introduce kan, kata hang ni rasa okey lah, sebab dulu aku rasa payau macam, rasa dia macam. Dia kata lagi dah okey dah, cuba tengok. Dia bagi saya jenama X ni, saya pun duk amalkan jenama X ni. Bulan 7 lepas sampai sekarang alhamdulillah
So first month saya try tu, ni saya tak diet macam biasa, makan macam biasa. Yang bezanya cuma ayak saya kosong, saya letak pemanis dia stevia. Boleh nampak di situ saya berat badan saya turun 3 kilo. 3 kilo dalam masa tak sampai sebulan. So lepas tu saya start buat intermittent fasting pula. Mana siapa yang pernah jumpa saya sebelum ni dengan dah ni kata nampak saya ada kurus sikit lah. Alhamdulillah. So harap boleh kuruskan lagi. So kat situ tips untuk cuba kurangkan gula, pemakanan gula. Okey, cakap pasal orang kecil manis. Orang kecil manis, orang darah tinggi, orang sakit jantung, penyakit 3 serangkai ni kan. So selalunya bila kita diagnose ataupun doktor pergi jumpa doktor sakit-sakit, doktor cek gula tinggi, cek tekanan darah tinggi, ni ada kecil manis ni, ada darah tinggi ni. Apa yang nak buat? Yang pertama terima berita tersebut. Jangan deny. Jangan you kata ada saya okey ni pasal apa ni, tiba-tiba naik ni stres apa. No. Terima dulu berita tu, kata yes, memang doktor cakap ada kecil manis, ada tinggi. Okay, fine. So what can we do? Apa kita boleh buat lepas tu? Bincang dengan doktor. Daripada nak ubah daripada segi pemakanan, daripada segi cara hidup, umur dalam 35 ke bawah, selalunya punca utama you mungkin ada kenaikan gula ataupun ada darah tinggi ni, faktor pemakanan. Itu yang paling utama, pemakanan. Sebab apa? Sebab killer tak fikir sangat pasal makanan, asal benda yang ready, benda yang senang dapat, kita nak makan je lah, nak isikan perut kan. So benda yang paling senang sebenarnya fast food lah. Tapi lah ni sebab Foodpanda pun ada, Grab pun ada, tu lagi hebat lah kita punya dugaan, kan? Sebab anything and everything is available to you just by using your phone. So kita kena kontrol kat situ. So bila you jaga pemakanan, mungkin daripada segi kuantiti pemakanan you, frekuensi pemakanan you, dekat situ dah boleh membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan you punya risiko untuk kena kecil manis yang dah tinggi. Mana yang borderline tu mungkin boleh okey balik lah. Okay, if you go another step further, macam saya cakap tadi, control you punya intake sugar, gula manis dengan gula tak manis you control kan, kurangkan. Kalau ikut macam KKM, orang selalu menggambarkan teknik suku-suku separuh, you boleh amalkan tu. Tapi suku-suku separuh janganlah pula you pergi ambil dulang kan. Suku-suku separuh hak tu 2 hari makan tak kenyang, 2 hari makan 2 hari kenyang. So pinggan biasa, you buat suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu macam mana? Separuh nasi, suku lagi sayur, suku lagi protein. Protein ni boleh jadi ikan, boleh jadi ayam, boleh jadi sotong, boleh jadi udang, boleh jadi daging, ya. So kalau you rasa tak berapa nak kenyang, you lebihkan lauk dengan sayur lah. Tu mungkin boleh membantu. Kemudian ada juga orang kata you makan sikit-sikit tapi banyak kali. Saya pun pernah bagi nasihat macam ni, tapi saya dapati bila you makan sikit-sikit banyak kali, dugaan tu lebih tinggi. Di mana especially kalau especially kalau kita tak kontrol apa yang kita nak makan. Dia sikit-sikit banyak kali ni, kalau you makan benda yang berkhasiat, okeylah. Benda yang kurang kalori, okeylah. Benda yang tak ada gula ni, okeylah. Tapi masalahnya makan sikit-sikit banyak kali, tiap-tiap kali makan, you makan donat seketui, lepas tu you makan kari pak pula, lepas tu you makan sandwich pula. Tu dalam makanan-makanan tu semua tu ada, so tak guna you nak makan banyak kali, dia punya kalori pun tinggi. Okay, tu cerita sedikit lah pasal pemakanan. Kita ajak pemakanan ni kan. So ada yang mengatakan, macam saya cakap tadi, gula ibarat dadah, pasal dia menyebabkan kita berlaku ketagihan. Dan in fact syarikat
makanan, syarikat-syarikat yang mengeluarkan air kotak semua ni, diorang pegang consumer dengan kandungan gula. Kalau you perasan, saya pun selalu fikir benda ni. Pasal apa? Kalau you tengok contoh macam apa ni, Yakult ke, Vitagen ke, kan ada dia buat yang apa ni biasa dengan kurang gula kan. Cuba tengok kat situ. Pasal apa yang kurang gula lagi mahal daripada yang gula biasa? Pasal apa? You rasa-rasa ikut logik you pasal apa? Sebab kalau kita fikir kalau kurang gula patutnya lagi murah kan? Sebab gula mahal kan? Pasal apa dia jadi lagi mahal? Dia mahal kan sikit. Pasal apa? Cuba fikir tu tengok. Saya punya pendapat kemungkinan besar sebab dia nak make sure apa ni pengguna ni minum yang ada banyak gula supaya masih lagi supaya diorang akan lebih ketagih kepada produk diorang. Ni saya punya pendapat, saya punya pemikiran lah, saya rasa macam tu. So pada mereka-mereka yang bekerja dekat industri ni, kalau ada input boleh share dengan kita. Pasal apa yang tak ada gula lagi mahal daripada yang kurang gula lagi mahal daripada yang gula biasa. Padahal kalau nak ikutkan kurang gula lagi sihat. Cuba fikir kat situ dah. Itu satu benda. Lepas tu you macam Milo, Nestle. Okay? Kalau you tengok bila you beli tu kan, you tengok kandungan nutrisi. Ni especially sekarang para lelaki yang selalu pergi ke pasar untuk beli barang sekarang ni, pergi ke supermarket, you beli barang tu sambil-sambil tu you tengok dia punya kandungan nutrisi tu. Berapa banyak kandungan gula, berapa banyak kandungan protein, untuk educate diri you sendiri tentang apa ni zat-zat makanan yang ada dalam makanan you akan masuk dalam mulut you ni. So benda tu akan jadi darah daging you. Kalau benda yang masuk tu elok badan you. Benda yang masuk tu tak elok, rana. Okay. And ni pasal apa ni ayak gas yang zero sugar, zero calorie kan. Had tu actually dia buat kajian lagi membahaya daripada yang biasa punya version ayak gas jenama X lah. Pasal dia kata yang dia punya artificial punya tu tak bagus untuk badan kita, and bila you consume tu nanti akan jadi lagi teruk. So saya harap seboleh-bolehnya cuba elakkan untuk minum air gas. Ayak kotak pun sama juga sebenarnya. Kalau you tengok kandungan gula tu tinggi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh cuba balik rumah bancuh ayak sendiri je lah kan. Boleh aja sendiri, minum kosong je letak apa ni stevia. Stevia sekarang ni banyak dijual, you tengok kat Shopee semua tu, senang nak dapat lah ni. Harga kurang dalam 18 ke 25 ringgit bergantung kepada jenis-jenis produk lah, daripada jenama-jenama apa stevia tu. You cuba tengok, beli satu dulu, you cuba. InsyaAllah saya recommend untuk gunakan stevia sebab saya sendiri pakai, saya rasa bermanfaat je saya. So cuba tukar, cuba kita berubah keadaan yang lebih baik lah. Tu satu bab pasal pemakanan. Bab yang kedua tentang gaya hidup. Gaya hidup ni daripada segi how active you are, berapa banyak apa ni you punya pergerakan. Sebab manusia ni sebenarnya dicipta, kita punya apa ni lumrah kita adalah untuk banyak bergerak. Kita kena jadi makhluk yang bergerak. Sana. Klomit. Klomit. Apa? Klomit. Siapa punya? Akak punya. Okey, ambil lah. Kita banyak mana? 10 minutes. Thank you. Same. Okey. Kembali semula. So, sambil tu kalau you tengok ada apa nak tanya pasal gula, pasal kecil manis, insyaAllah kalau saya ada ilmu tu saya boleh jawab, saya akan tolong jawab. Ya. Sambil saya duduk merepek sembang petang macam ni, kita boleh share-share lah. Okey, cakap tadi pasal lifestyle. So exercise, pergerakan. Kita dicipta untuk bergerak. Okey, tapi sebab zaman sekarang ni
kita punya culture, kita punya hidup sekarang ni lebih kepada desk work. Kebanyakan orang sekarang ni desk work. That's another reason kenapa ramai sekarang yang bawah pada 35 ada masalah-masalah kesihatan ni lah, sebab dia kurang gerak. So bila you kurang bergerak, you punya metabolisme badan pun akan kurang, dia akan menurun. Sebab badan kita ni pandai. Bila kita bergerak banyak, kita aktif, sel-sel badan kita aktif, tu tandanya badan kita perlukan tenaga lebih. So dia akan bakar tenaga, dia akan bakar. So dia bakar tenaga pula, dia akan bakar bahan bakar dalam badan kita ni, iaitu gula, untuk dijadikan sebagai tenaga. Kan? Bila kita tak bergerak sangat, kita mandom, duduk satu tempat, ya, tak ada nak exercise, so badan kita kata okey lah, tengok kita tak bergerak banyak, so kita relax lah, tak payahlah nak bakar banyak-banyak sangat kita punya gula. Simpan kita punya gula ni, simpan dekat mana? Satu, simpan dekat hati. Yang kedua, dia simpan dekat ni, perut-perut kita ni. Dia simpan sebagai apa? Simpan sebagai lemak. So gula ditukarkan menjadi lemak, dia simpan dekat hati, simpan dekat perut. Tu yang perut buncit tu. Tu salah satu sebab. Okay. So kalau kita cakap pasal exercise, pasal pergerakan, apa yang kita boleh buat? So let's say kata sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ni maksudnya hidup memang basically bangun duduk, pergi tidur, pergi kerja duduk kat kerusi, lepas tu balik rumah duduk kat kerusi, kat sofa, tengok pula TV akasia apa semua tu kan. Tak ada nak exercise langsung. Minimum, very minimum movement dalam hidup dia sehari-hari. So ni kita consider sedentary lifestyle. So apa kita nak buat? Kita upgrade slow-slow lah. Janganlah duduk sedentary lifestyle, tiba-tiba you jam buat lari-lari, jogging sehari sampai 2-3 km, confirm tak sampai seminggu pancit lah. Pasal apa? Sebab bila you sedentary lifestyle, tiba-tiba you buat aktiviti baru yang lebih daripada biasa, akan berlaku micro injury, micro tear dekat you punya masa-masa. So berlaku micro tear kat masa-masa tu yang sakit-sakit badan tu. Tu mana kadang-kadang tu yang tak pernah pergi gym, tak pernah exercise, tiba-tiba dalam 1-2 hari tu dia shock sangat pergi gym, angkat entah apa-apa semua kan. Tu dah satu hal, ilmu tak ada, dia membantai badan. Lepas tu besok tu terus tak boleh kerja, tak boleh nak bangun, sakit sana sakit sini, nak gerak pun sakit, sampai menangis-nangis. Kan? So that's why I say you start in moderation. You tak boleh nak tukar you punya lifestyle tu terus daripada gear 1 terus naik gear 6. Kereta pun anak kalau macam tu kan. So Kayla tanya apa tanda-tanda seseorang tu mengidap kencing manis. Okey, yang selalunya kita akan ada, dia selalu kerap dahaga, dia rasa kering, dia tekak, dia macam nak minum je, and then dia kencing kerap. Kencing kerap ni especially waktu malam lah, tidur malam. Normally kalau you sebelum tidur, kalau you tak minum air banyak sangat, very rarely you akan bangun tidur untuk buang kencing. Paling banyak pun sekali lah. Okay? Tu pun towards the end of your sleep, dah dekat pagi lah. Okay? Kadang-kadang tak bangun pun, bangun pagi subuh tu baru rasa nak kencing. Itu normal. Tapi kalau you kencing manis, okay, masih tidur malam tu, gula banyak dalam badan you. So cara nak buang gula ni, one of the ways untuk body kita ni nak buang gula adalah melalui kencing. Kencing. So dia akan buang gula banyak dekat kita punya kidney, akan proses. So banyaklah kencing kita. So kadang-kadang malam-malam tu sampai 4-5 kali kena bangun kencing. Tu salah satu tanda, kena pergi check lah, tengok you punya kandungan gula tu macam mana. Tu yang kedua. Okay, yang pertama dia cepat dahaga, kena minum air banyak. Yang kedua dia banyak kencing. Okay. Yang ketiga letih-letih, terlalu letih-letih, cepat letih. Sebelum dia rasa dia aktif bertenaga, tapi dia dah start rasa macam lemah, buat kerja sikit pun rasa lembik. Macam ibarat a heavy meal. Contoh lepas tengah hari, lepas makan sedap ni, rasa macam mana? Laluk, ngantuk kan. Orang macam mana yang ngantuk lah? Sebab apa dia tengah laluk, tengah ngantuk? Sebab gula tinggi dalam badan tu. Kalau orang yang normal, benda tu akan cepat normalize you punya gula tu. Badan you akan keluarkan insulin dan akan cuba untuk metabolize kan you punya gula tu. So gula you akan cepat turun. Tapi kalau orang kencing manis ni, dia punya
punya problem selalunya insulin dia tak berkesan ataupun insulin dia tu tak cukup dan badan tak boleh nak proses insulin tu dengan baik. So gula tu maintain yang tinggi. So dia duduk lalu panjang. Okey. Tu yang ketiga lah. Yang keempat, cepat sakit sebab badan gula banyak. Makanan yang tersisa yang banyak gula semua cepat urung kan. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Dia badan kita ni bila banyak gula ni nutrien bukan nutrien. Dia elemen yang sangat bagus untuk bakteria, kuman-kuman ni untuk mengembang. Dia kena ada gula tu kan tenaga. So bila badan kita ada lebih daripada biasa, so kita senang untuk dapat infection. Dan itu satu sebab. Yang kedua, sebab imuniti badan kita jadi lemah. Yalah macam kita gula tinggi terlembik bandung kan. Kita punya imuniti badan pun macam tu juga. Kat dalam lembik, pegang pistol pun macam tak pegang pistol. Macam tu lah orang kerja mana. Tu antara tanda-tanda je lah. And then apa risiko-risiko lain, kegemukan yang serius. Itu memang risk factor yang sangat tinggi untuk kencing manis. So kalau sebab itulah benda pertama yang selalu doktor akan advise untuk turunkan berat badan. Bunyi macam senang tapi susah lah nak buat kan. Agak mencabar, bukan susah. Agak mencabar. Benda boleh buat. As long as you put your mind to it, you can do it. Cuma tak nak je lah. Kalau bila kita berat badan kegemukan berlebihan ni, isu dia sekarang ni kegemukan berlebihan, apa yang akan berlaku? Kita banyak lemak. All this fat will actually dia akan menyebabkan badan kita nak terima insulin tu susah. Sel-sel yang nak terima insulin yang untuk proses gula ni, insulin ni guna untuk mengurangkan gula dalam badan kita. Okay, tapi kalau insulin ni tak boleh nak berfungsi, macam mana gula nak kurang? Betul tak? So apa yang berlaku bila kita gemuk? Sebab insulin ni macam kunci tau. So kunci kena masuk dalam lubang kunci kan. Tapi bila kita gemuk pula, bila kita banyak lemak ni akan tutup dekat pintu kunci tu. So kunci tak boleh nak masuk. Jadi insulin tu jadi tak berfungsi. Bila tak berfungsi, badan kita ingat insulin tak cukup. Apa dia buat? Dia suruh, dia kerah kilang insulin ni untuk buat insulin lagi banyak. Tapi you faham lah, kalau kilang kena kerah buat benda lebih daripada biasa, akan ada risiko dia punya QC bukan kan, quality control dia. So benda-benda yang keluar mungkin benda-benda yang tak boleh dipakai sangat. Command lah, kita punya orang Kedah panggil command. Maksudnya tak optimum dia punya produk bahan yang dikeluarkan, yang dihasilkan tu. Tak premium lah kononnya. Okey. Bila benda ni berlaku, at one point you punya kilang tu pekerja-pekerja akan mogok. Kan? Asyik kena overtime. So bila jadi macam tu, dia akan jadi vicious cycle. So gula tinggi dalam badan, keluar insulin tak nak pakai yang bagus, dia buat lagi banyak insulin. Dia pusing buat ni lah. Okey. Tu dia punya isu untuk kencing manis ni. Okey. So apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita kurangkan berat badan kita. Okey, exercise, jaga pemakanan itulah. Okey. And then daripada segi supplementation, lebihkan vitamin B, C, antioksidan, B, C, lepas tu vitamin E. And latest punya studies cakap vitamin D is very important juga untuk orang kencing manis dengan orang darah tinggi. Okay. Vitamin D ni dia actually bantu untuk increase dia punya efisiensi insulin tu, penerimaan insulin untuk digunakan oleh sel-sel. So ingat tak tadi yang kata lemak yang tutup lubang kunci tu? Vitamin D ni dia kata fungsi dia ada fungsi untuk cuci lubang kunci ni bagi senang kunci nak masuk dekat lubang kunci untuk digunakan. Contoh macam tu. Dia punya analoginya lah. So sedikit sebanyak dia boleh bantu untuk stabilkan balik gula kita lah.
harap dapat membantu daripada dekat situ. Tapi nak tak nak pun kita cakap pasal makan ni, saya pun dah lapar lah. Dah pukul berapa? Benar dah baru. Tu dia setengah jam saya melalu ni. Terima kasih kepada sudi mendengar tu, terima kasih bersama-sama dengan saya. So saya harap perkongsian petang ni ada sedikit sebanyak membantu meningkatkan ilmu, dan saya harap apa yang saya kongsi ni dapat digunakan dan bermanfaat daripada kita semua. Dan ingat, yang penting kencing manis juga, jaga makan juga. SOP kita masih kena jaga, pakai mask, penjarakan sosial, basuh tangan kerap. Tambah-tambah lah ni dah boleh pergi makan berdua-duaan dekat kafe kan. Tak tahulah pasal apa tiba-tiba dia buat bagi keluar awal, boleh buat macam tu. Mungkin sebab Valentine dah dekat. So restoran-restoran ni bolehlah nak promote balik makan romantik dekat restoran untuk Valentine. So mungkin adalah lelaki-lelaki kat luar sana yang sumpah seranah pasal tiba-tiba dah kena booking restoran, nak kena booking restoran, nak kena buat candlelight dinner. Sebab yalah satu meja boleh 2 orang sekarang ni kan. Kalau tidak sebelum ni tak boleh makan dekat kedai, makan kat rumah, dia jimat sikit kan. Buat setting cantik-cantik, bubuh candle kepala semua, masak Maggi lah seorang sepinggan, seorang semangkuk, jimat banyak tu. Dia dah kena pergi candlelight dinner kat restoran pula, mau beratus habis kan. Otak kepala pula. Macam itulah cerita dia And sadly enough, saya pun tak pasti kenapa macam makanan-makanan yang sihat ni sebenarnya lebih mahal daripada makanan-makanan yang tak sihat. Sebab apa? Nama pun junk food. Junk food sebenarnya murah kan. Makanan sampah, junk food. Pandai orang putih bagi nama kan, junk food. So kita pun duk lah tala junk food ni kan. Macam mana? Tak kisah. Junk food pun kalau kita makan, kalau makan benda yang apa ni, dalam kuantiti yang berpatutan, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Okay. Saya selalu bayangkan setiap manusia, setiap kita yang dilahirkan ni, kita ada kuota penghasilan lah. So sama ada you pakai benda tu cepat habis tu, habis kena kencing manis kan. Kalau you jaga elok, ambil sikit, mungkin sampai tua you tak kena kencing manis. So you kena pandai jaga you punya kuota. So everyone, kita tak tahu kuota kita macam mana. So be on the safe side. Kontrol lah makanan you, jagalah gula-gula you, janganlah nak gula-gula sangat. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.